Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video untuk kumpulan B 4 Division. Seperti yang kamu tahu, kumpulan A ke sekolah, manakala kumpulan B berada di rumah. Jadi video ini adalah untuk kumpulan B. Okey, untuk minggu ini, cikgu akan sentuh tajuk pengurusan data. Ini adalah tajuk yang last kali, tajuk akhir. Kita mula daripada tajuk akhir kerana ini adalah tajuk yang lebih mudah berbanding tajuk-tajuk yang sebelum ni. Jadi, sebelum ni cikgu dah pun menyuruh kamu salin modul aktiviti muka surat 111, 112, 113, 114, 115. Kamu ikut saja gambar yang cikgu ambil dan cikgu post dalam grup. Kamu salin sahaja, cuba faham dengan merujuk buku dan salin sahaja jawapan yang diberikan. Untuk video ini, cikgu ingin berikan untuk muka surat 119, 119 dan 120. Okay, cikgu ulang semula. Cikgu telah pun menyuruh kamu sebelum ini menjawab daripada muka surat 111 hingga 115. Jadi video ini adalah untuk muka surat 116, 119 dan 120. Okey, selamat belajar. Kita lihat sekarang muka surat 116, soalan yang pertama, pengurusan data. Untuk kali ini, soalan yang pertama ni, pengurusan data, yang diberikan adalah piktograf. Piktograf, picture. So, dia berdasarkan gambar. Jadi, kalau kamu tengok petunjuk tu, 10 batang pen, satu gambar tu mewakili 10 batang pen. Jadi, berapakah peratus jualan pen pada hari Jumaat daripada seluruh jualan pen tu? Kalau kamu tengok, jualan pen pada hari Jumaat ada 4 pen. Jadi 4 pen mewakili 40. Kalau kamu tengok hari Sabtu, ada 6 pen. Jadi dia mewakili 60. Hari Ahad, 7 pen, 70. Dan hari Isnin, 3 pen, 30. Jadi, yang diminta ialah hari Jumaat. Jadi, kamu tulis dalam bentuk pecahan 40 per 200. Kalau kamu tengok dekat jawapan tu, dari mana dapat 200, kamu tambahkan ke semua jumlah pen. Kemudian, kamu darab dengan 100%. Bila darab dengan 100%, kamu potong saja 2 sifar di atas dan 2 sifar di bawah. 40 per 2, maksudnya 40 bahagi 2, jawapannya ialah 20%. Mudah saja untuk menjawab soalan A. Bagaimana pula dengan soalan B? Harga sebatang pen ialah RM2. Satu pen RM2. Berapakah hasil jualan pen dalam masa 4 hari itu? Tadi kita dah tahu dah berapa jumlah pen semua? 200 pen. Jadi kalau 200 batang pen, satu pen RM2, kamu kena buat operasi apa? Kamu kena buat operasi darab. Jadi kamu ambil RM2, kamu darab dengan 200. Jadi kalau kamu tengok dekat B tu, mudah saja. Mula-mula kamu tulis 2 sifar, kemudian kamu tulis 2 darab 2. Jadi 2 darab 2, 4. Jadi jawapannya ialah RM400. Ini adalah data dalam bentuk piktograf. Masih lagi muka surat 116. Kalau tadi piktograf, tapi kali ini kalau kamu tengok ialah carta palang. Cuma carta palang ni dia punya palangnya bukan lagi mencancang tapi mengufuk. Okey. Jadi kalau kamu tengok dekat carta palang ni, paksi X-nya berkaitan dengan wang, paksi Y-nya berkaitan dengan perbelanjaan. Jadi kamu tengok sengkatan dia ada RM100, RM200 dan RM300. Manakala perbelanjaan ada makanan, sewa bilik, tambang dan lain-lain. Carta palang yang tidak lengkap di sebelah menunjukkan perbelanjaan bulanan. Maksudnya 1 bulan, Cik Syidah. A.
Jumlah perbelanjaan Cik Syida ialah RM900. Berapakah wang yang digunakan untuk perbelanjaan lain? Jadi kalau kesemua perbelanjaan dia RM900, yang dia bagi makanan, sewa bilik dan tambang. Yang tak tahu ialah perbelanjaan lain-lain. Jadi bagaimana kamu nak cari nilai untuk perbelanjaan lain-lain? Kamu ambil jumlah perbelanjaan Cik Syida, kamu tolakkan dengan 300. 300 tu apa? Makanan. Kemudian kamu akan tolak dengan 250. Kalau kamu tengok 250 tu, kalau kamu tengok palang tu, titik-titik dia di antara 200 dengan 300. Jadi, sewa biliknya ialah 250. Kemudian kamu tolak lagi dengan 150. Di mana dapat 150? Iaitu ditambang. Sebab di antara 100 dengan 200. Jadi bila kamu tolak, 900 tolak 300 jadi 600. 600 tolak dengan 250 sama dengan 350. Dan 350 tolak dengan 150 jadi RM200. Jadi inilah RM200 ni adalah perbelanjaan untuk lain-lain. Kita pergi kepada soalan B. Berapakah lebihnya wang perbelanjaan untuk sewa bilik daripada tambang? Bila kamu jumpa perkataan berapakah lebihnya, kamu tahu itu adalah operasi tolak. Jadi bila operasi tolak, kamu tengok sewa bilik, nilainya ialah RM250, tambang RM150. Kalau tolak, mesti nilai yang besar tolak nilai yang kecil. Jadi sewa bilik mesti tolak dengan tambang. Jadi RM250 tolak dengan RM150 jadi RM100. Jadi cikgu ulang semula. Kalau ada perkataan berapakah lebihnya, maksudnya kena tolak. Dan pastikan kamu menolak nilai yang besar, tolak nilai yang kecil. Okey, untuk C. Diberi gaji Cik Syida ialah RM2,500. Baki gajinya disimpan di dalam bank. Berapakah wang yang disimpan dalam bank? Kamu tahu setiap bulan dia belanja RM900. Jadi, berapa gaji yang dia simpan setiap bulan? So, kamu tolakkan, kamu ambil gaji dia RM2,500, kamu tolak dengan RM900 yang belanja yang ditunjukkan pada tata palang tu. Jadi, jawapannya RM1,600. Apa itu RM1,600? Itu adalah wang selepas dia tolak semua perbelanjaan, dia simpan RM1,600 di dalam bank. Sekarang kita pergi ke muka surat 119. Okey. Untuk muka surat 119, kalau kamu tengok soalan yang pertama. Bentuknya adalah piktograf. Apa itu piktograf? Data itu direkodkan dalam bentuk bergambar supaya lebih mudah difahami dan lebih padat. Okey. Piktograf di bawah menunjukkan makanan kegemaran murid kelas 4 orbit. Jadi kelas 4 orbit tu ada 4 makanan kegemaran mereka iaitu kek, sandwich, nasi lemak dan mi sup. Okey, cikgu ulang semula. Untuk piktograf, kamu mesti tengok petunjuk. Jadi kamu jangan fikir yang satu gambar muka tu adalah nilainya 1. Tetapi kalau kamu tengok dekat petunjuk, satu muka tu mewakili 3 orang murid. Jadi dengan cara itu kamu dah tahu, tak perlu lukis banyak, satu muka tu dah mewakili bilangan yang banyak. Kamu dah tahu kek tu ada 4 kali 3, 12. Maksudnya kek ada 12 murid. Sandwich 3 kali 3, 9. So sandwich ada 9 murid. Nasi lemak 6 kali 3, 18. Mi sup 3 kali 2, 6. Okey. Jadi, berapakah jumlah kesemua murid tersebut? Okey.
45 orang murid. Kamu tambah saja. Okey, kamu tambah kesemuanya jadi 45 orang murid. Tak percaya kamu tengok ya. Okey. 12 tambah dengan 9 jadi 21. 21 tambah dengan 18 jadi 39. 39 tambah dengan 6 jadi 45. Itu jawapan untuk soalan A. Soalan B. Berapakah pecahan murid yang gemar sandwich daripada kesemua murid dalam kelas Pak Urbit? Jadi pecahan tu sandwich per semua. Jadi sandwich ada 9. 9 per berapa? Semua murid 45. Jadi 9 per 45. Kalau pecahan itu boleh dikecilkan atau dipermudahkan, kamu permudahkan. Contohnya 9 per 45 dipermudahkan dengan sifar 9. 199, 5945. Jadi jawapan akhir untuk B ialah 1 per 5. 1/3 daripada murid yang gemar sandwich ialah murid lelaki. Lengkapkan piktograf di bawah yang menunjukkan bilangan murid perempuan yang gemar sandwich. 1/3. Kalau kamu nampak 3 gambar muka tu, dah kalau 1 tu lelaki, berapa gambar muka yang perempuan? Jadi mudah saja 2 gambar mewakili perempuan. Kamu lukis 2 gambar muka dekat ruangan GC. Muka surat 119, soalan 2. Kalau tadi soalan yang pertama berkaitan dengan piktograf, tetapi untuk soalan kedua ni carta palang. Jadi kalau kamu tengok carta palang, kali ini carta palang, palangnya ialah palangnya dalam bentuk mencancang. So ada paksi X, ada paksi Y. Carta palang di bawah menunjukkan jumlah pengunjung ke suatu pameran dalam masa 3 hari. Bilangan pengunjung pada hari Khamis tidak ditunjukkan. Okey. Kalau kamu tengok Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Ketiga-tiga hari ada palangnya, tetapi pada hari Khamis tiada. Itu kat paksi X tu. Dan setiap palang tu ada nilai yang tersendiri, kamu kena rujuk pada paksi Y. Jadi kalau kamu tengok, Isnin tu di antara 400 dengan 600, jadi nilai bilangan pengunjung pada hari Isnin ialah 500, pada hari Selasa 800. Bagaimana pula dengan hari Rabu? Sebab hari Rabu tu dia di antara 600 dengan 800, jadi dia punya nilai pengunjung dia adalah 700. Isnin 500, Selasa 800, Rabu 700. Khamis tak diberikan. Okey, A. Bilangan pengunjung pada hari Selasa adalah 2 kali bilangan pengunjung pada hari Khamis. Hitung bilangan pengunjung pada hari Khamis. Jadi bila ada perkataan Selasa 2 kali Khamis, kamu dah tahu dah. Selasa tu lebih daripada Khamis. Sebab Selasa tu 2 kali Khamis. Jadi bagaimana nak mencari Khamis? Terbalik daripada darab ialah bahagi. Jadi kamu ambil nilai Selasa iaitu 800, kamu bahagi dengan 2. Jadi bila dibahagi dengan 2, bentuk lazim, kamu kira dalam bentuk lazim, dia akan jadi jawapannya ialah 400 orang. Jadi hari Khamis nilainya ialah 400 orang. Soalan B. 3/4 daripada bilangan pengunjung pada hari Isnin adalah pengunjung luar negara. Hitung bilangan pengunjung luar negara itu. Jadi hari Isnin tu ada pengunjung dalam negeri, dalam Malaysia, ada juga pengunjung luar negara. Kalau kamu tengok pecahan tu, kamu dah tahu bahawa lebih ramai pengunjung luar negara, iaitu 3/4. Jadi bagaimana nak mencari nilai
bilangan pengunjung luar negara tu menggunakan perkataan daripada keseluruhan pengunjung. Jadi macam mana nak cari keseluruhan pengunjung? Kamu tambahkan Isnin, Selasa, Rabu dan Khamis. Isnin 500, kamu darabkan dengan 500 sebab kita nak hari Isnin. So hari Isnin 500, 3/4 darab dengan 500. Jadi 3 darab 500, 1,500. 1,500 dibahagi dengan 4, 375 orang. Walaupun dalam yang cikgu tunjukkan contoh ni tak ada jalan kira, tetapi apabila kamu nak mengira soalan B ni, mula-mula kamu kena darab. Kena ada bentuk lazim darab, iaitu 500 darab 3. Kemudian dapat jawapan 1,500 tu, kamu kena buat bentuk lazim bahagi, iaitu bahagi 4. Barulah kamu dapat jawapan yang betul, iaitu 375 orang. Sekarang kita pergi ke muka surat 120, soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga ialah carta palang. Carta palang di bawah menunjukkan masa yang diambil oleh 4 orang murid untuk menyiapkan sebuah karangan. Jadi pada paksi X ada 4 murid dengan nama mereka sendiri, iaitu Zul, Ivy, Nia dan Dina. Pada paksi Y ada masa. Apa itu masa? Masa merujuk untuk menyiapkan sebuah karangan. Jadi kita ada 20 minit untuk Zul, 35 minit untuk Ivy, 40 minit untuk Nia dan 30 minit untuk Dina. Jadi carta palang ni menunjukkan masa setiap 4 orang murid tersebut. Jadi kita pergi ke soalan A. Berapakah bilangan murid yang menggunakan lebih daripada 1/2 jam untuk menyiapkan karangan itu? Okey, 1/2 jam tu sebenarnya kamu selalu guna dalam terma setengah jam. Jadi mungkin kamu tahu setengah jam tu nilainya apa. Jadi setengah jam tu maksudnya 1/2 atau dalam bahasa yang biasa 30 minit. Jadi kita nak tahu bilangan murid mana, berapa orang yang lebih daripada 30 minit. Jadi kalau kita tengok yang lebih daripada 30 minit ialah Ivy dan Nia. Ivy 35, Nia 40 minit. Dina tak perlu sebab Dina 30. Kita nak yang lebih daripada 30 minit. Jadi kita tulis jawapan, bukan jawapan nama tapi bilangan murid. Jadi jawapannya ialah 2 orang. Siapakah B? Siapakah yang menyiapkan karangan dalam masa yang paling singkat? Singkat tu maksudnya masa yang paling pendek. Jadi kamu tengok dalam carta palang tu, yang mana carta palang yang paling kecil? Jadi carta palang yang paling kecil ialah Zul dengan nilai 25 minit. Jadi jawapan untuk B ialah Zul. Berapakah lebihnya masa yang digunakan oleh Ivy berbanding dengan Zul? Cikgu dah kata kalau ada perkataan lebihnya, operasi ialah tolak. Perkataan lebihnya, operasi ialah tolak. Ivy nilai dia 35 minit. Zul nilainya 25 minit. Yang mana nilai besar mesti tolak dengan nilai yang kecil. Jadi 35 tolak dengan 25 bersamaan dengan 10 minit. Jadi jawapan untuk C adalah 10 minit. Soalan 2, muka surat 120. Kali ini dalam bentuk piktograf. Okey. Kalau tadi petunjuknya dengan bentuk yang lain, kali ini bentuk segi empat tepat. Dengan petunjuk tersebut, satu gambar tu mewakili RM10. Piktograf di sebelah menunjukkan wang sumbangan 4 orang sahabat. Dania, Altaf, Liwen dan Dia. Jadi kalau kamu tengok tu, di Dania tu ada 2 gambar, maksudnya RM20.
Altaf 4 gambar RM40, Liwen 3 gambar RM30, Dia 1 gambar RM10. Ni dia punya sumbangan ya. Beza. Hitung beza antara wang sumbangan Altaf dan Dia. Bila ada perkataan beza, operasinya ialah tolak. Jadi kamu tengok Altaf RM40, Dia RM10. Jadi kamu gunakan operasi bentuk lazim tolak, 40 tolak RM10 bersamaan dengan RM30. Mudah saja jawapan untuk soalan A. Kita lihat pula soalan B. Hitung peratusan wang sumbangan Liwen daripada jumlah wang sumbangan itu. Apa itu peratusan? Peratusan tu maksudnya kamu tengok nilai Liwen. Liwen ialah RM30. Nak cari peratus kena buat pecahan dulu. Jadi RM30 per berapa? Per keseluruhan nilai sumbangan. Jadi kalau kamu kira keseluruhan nilai sumbangan tu ada 10 gambar, maksudnya RM100. Keempat-empat mereka sumbangkan RM100. Jadi 30 per 100 darab dengan 100. Kenapa darab dengan 100? Sebab kamu nak jawapan dalam bentuk peratus. Jadi kamu potong 2 di atas, potong 2 di bawah. Jawapan akhirnya ialah 30%. Itu saja video untuk minggu ini. Jadi cikgu ulang semula. Kenapa cikgu mula dengan tajuk belakang ni? Kerana pengurusan data ni adalah satu topik yang mudah. Kalau kamu boleh faham dan boleh interpretasi daripada gambar menjadi satu data, kamu boleh jawab dengan mudah. Jadi cuba menjawab topik ini bermula daripada muka surat 115 dan berakhir pada muka surat 120. Jika kamu tak faham, kamu boleh rujuk gambar-gambar yang telah cikgu berikan dan juga rujuk video ini ketika menjawab soalan muka surat 116, 119 dan 120. Okey, selamat belajar. Bye-bye.